Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzan bin Yahya, memegang kad matriks DSI 20202591 dan saya dari kelas DSI 3A. Berdirinya saya di sini, saya ingin menerangkan tentang pengenalan Mahkamah Khas Raja-Raja. Pengenalan Mahkamah Khas Raja-Raja ditubuh dengan tujuan untuk membicarakan kesalahan yang dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong atau Sultan mahupun Raja atas sifat peribadinya. Mahkamah ini mempunyai bidang kuasa yang sama seperti mahkamah awam yang lain. Antara contoh mahkamah awam yang lain itu adalah Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Session, Mahkamah Magistrate dan juga Mahkamah Penghulu. Mahkamah ini juga ditubuhkan sebagai tempat bagi raja-raja dan yang di-Pertua negeri untuk bertemu dan juga berbincang. Segala keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Khas Raja-Raja adalah muktamad dan tidak boleh dicabar dalam mana-mana mahkamah atas apa-apa alasan sekalipun. Selain itu, pada tahun 1993, Parlimen telah meminda perkara 182 Perlembagaan Persekutuan yang berkaitan dengan kekebalan raja-raja. Pindaan ini telah mewujudkan mahkamah khas iaitu raja-raja yang ditubuhkan dan berkuat kuasa pada 30 Mac 1993. Perkara 182 Fasal yang kedua, Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa apa-apa proceeding oleh atau terhadap YDPA ataupun Yang di-Pertuan Agong atau Raja sesebuah negeri atas sifat peribadi baginda hendaklah dibawa ke Mahkamah Khas iaitu Mahkamah Khas Raja-Raja. Oleh itu, Mahkamah Khas Raja-Raja perlu mendapatkan nasihat-nasihat daripada Majlis Raja-Raja untuk perkara tertentu seperti perlantikan hakim ataupun perlembagaan persekutuan. Mahkamah ini juga dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara serta dianggotai oleh hakim-hakim besar MT serta 2 orang yang memegang atau pernah memegang jawatan sebagai Hakim MP atau MT yang pernah dilantik oleh Raja. Sekian daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hafiz bin Nur Halim daripada DSI 4A. Saya akan menyambung untuk menerangkan bagi bab saya bidang kuasa Mahkamah Khas Raja. Untuk topik kami Mahkamah Khas Raja-Raja. Kita bab besar kita, bidang kuasa Mahkamah Khas Raja. Yang di-Pertuan Agong dan raja-raja negeri hanya boleh didakwa oleh warga negara Malaysia sahaja. Apa yang kita faham kat sini, raja-raja, sultan-sultan, kalau mereka membuat kesalahan, yang boleh mendakwa mereka sendiri hanyalah orang yang warga Malaysia sahaja. Dan orang yang bukan warga Malaysia, di luar warga Malaysia, dia tidak boleh mendakwa atas kesalahan-kesalahan raja-raja, sultan-sultan. Sementara mereka yang bukan merupakan rakyat Malaysia tidak boleh mendakwa raja atas sifat peribadinya. Macam saya sebut tadilah, orang yang bukan warga negara Malaysia ni, dia kalau nak dakwa raja-raja ni, sultan-sultan ni atas kesalahan, atas satu kesalahan, tidak boleh. Yang boleh mendakwa raja-raja, sultan-sultan ni orang warga Malaysia saja. Justru semua prosedur sivil dan jenayah di mahkamah-mahkamah awam boleh dilaksanakan di Mahkamah Khas Raja. Prosedur sivil dan jenayah ni di mahkamah-mahkamah awam yang lain boleh dilakukan sekiranya dia nak melakukan pembicaraan di Mahkamah Khas Raja, boleh.
boleh dilaksanakan di Mahkamah Hasraja. Kalau Mahkamah Hasraja ni kalau nak buat perbicaraan tentang permasalahan raja-raja sultan-sultan di mahkamah-mahkamah awam yang lain, tidak dibenarkan. Okey, maknanya Mahkamah Hasraja ni untuk Mahkamah Hasraja lah. Dan kalau nak buat perbicaraan luar tentang sivil jenayah dan lain, boleh. Kalau nak membicarakan tentang permasalahan raja-raja ni, sultan-sultan ni, tak boleh di mahkamah awam yang lain. Dia kena buat perbicaraan tu dilaksanakan di Mahkamah Hasraja sendiri. Okey, rasa itu saja daripada saya untuk bab bidang kuasa Mahkamah Hasraja ni. Okey, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya untuk menerangkan tentang topik kami, Mahkamah Khas Raja-Raja. Okey, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal bin Zulkifli dengan nombor metrik DSI 2020247111 dari kelas DSI 4A. Okey, hari ini saya akan menerangkan serba sedikit tentang komposisi Mahkamah Khas Raja-Raja. Seterusnya, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut ataupun lebih mendalam lagi, saya akan terangkan dulu serba sedikit tentang maksud komposisi. Okey, komposisi ni ia merujuk kepada alasan seseorang, iaitu dia menulis untuk apa. Seperti contoh, kalau penulis tu dia tulis adalah untuk alasan dia untuk memaklumkan, maka dia akan jadi adalah apa yang ditulis tu untuk memaklumkan lah. Ataupun yang manakala bila dia kata dia punya alasan menulis tu adalah untuk menghiburkan, maka itulah alasan dia nak menghiburkan orang. Ataupun apa saja lagi niat dia, sama ada dia nak menceritakan, alasan dia menulis adalah untuk menceritakan, sama ada alasan dia untuk menghiburkan, memaklumkan, apa jua lagi lah. Okey, jadi seperti yang kita dapat lihat dalam komposisi Mahkamah Khas Raja-Raja, perlulah ada 3, iaitu yang pertama, perlulah ada Ketua Hakim Negara, yang kedua, Hakim-Hakim Besar Mahkamah Tinggi, dan yang ketiga terdiri daripada 2 orang ahli, iaitu Hakim Mahkamah Tinggi dan Hakim Mahkamah Persekutuan. Okey, jadi kesemua mereka ini mesti membuat satu keputusan dalam apa jua keadaan sekalipun. Maksudnya, diorang kena dalam apa jua keadaan, mereka yang telah dipertanggungjawabkan ni mestilah membuat keputusan, satu keputusan yang muktamad. Dan keputusan tu perlulah sepadan dengan pandangan anggota-anggota lain. So maksudnya diorang tak boleh nak buat satu keputusan tu, okey, aku cakap macam ni, tak boleh. Jadi kalau diorang dah kata kena sepakat, maksudnya kena dengar daripada semua lah. Maksudnya ikut majoriti. Kalau semua kata dia bersalah, maka dia bersalah. Jika semua kata perlu dibincangkan lagi, dibincangkan lagi. Jika kata tidak bersalah, jatuh tidak bersalah. Okey, jadi perbincangan ni semua sama ada untuk lebih berwibawa ataupun secara peribadi, ataupun untuk memberitahu ataupun menjelaskan isu-isu yang dibincangkan, dan seterusnya, ataupun sama ada dia nak dalam keadaan bunyi yang lebih formal ataupun tak formal lah. Okey, jadi semua pandangan ni ditentukan oleh Ketua Hakim Negara itu sendiri. Jadi maksudnya keputusan yang dibuat tu, yang disepakati tu, ditentukan oleh Ketua Hakim Negara itu sendiri. Maksudnya kalau macam Malaysia, kata Ketua Hakim Negara kita, dia tentukan pandangan apa keputusan yang dibuat tadi, dia tentukan. Okey, dia buat keputusan tu dengan syarat dia tengok pandangan-pandangan yang tu semua dia tentukan. Okey, maka jika pandangan tu kata semua tak bersalah, ikut majoriti semua kata tak bersalah, okey, maka tak bersalah lah. Jika maksudnya sebaliknya lah, kalau perlu dibincangkan, ataupun jika dijatuhkan hukuman bersalah dan ditentukan bersalah, maka bersalah lah. Okey, dan seterusnya, prosedur Mahkamah Khas diputuskan mengikut majoriti anggota
dan keputusan muktamad serta konklusif dan tidak boleh dibantah. So maksudnya keputusan yang dia dibuat ni adalah keputusan yang muktamad. Macam kalau kata okey, tertuduh didapati bersalah, dia tak boleh macam saya tak setuju, saya tak dia ni macam ni, dia tak bersalah, dia macam ni. Tak boleh. Maksudnya dia kena ikut. Kalau dia kata bersalah, semua kena terima, memang dah bersalah. Siapa-siapa pun tak boleh bantah. Okey, jadi masuk prosedur kes ni adalah perbicaraan kes. Okey, sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Minta maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi saya Mohsen, biasa ada Redha, pemegang kad menteri DSI 20204989. Dan seterusnya kita pergi kepada kes di Mahkamah Raja, iaitu mengenai Faridah Begum. Okey, seterusnya kita pergi kepada tuduhan yang telah dilontarkan. Okey, seorang warga negara Singapura telah mendakwa Sultan Pahang, iaitu Sultan Ahmad Shah, telah libel ataupun fitnah yang menjatuhkan reputasi dan maruah seseorang terhadapnya dan plaintiff iaitu orang yang menuntut ganti rugi di mahkamah khas. Okey, seterusnya kita pergi kepada Peguam Sultan yang telah dilantik. Okey, Peguam Sultan yang telah dilantik ialah Yusof Chin. Okey, Peguam negara telah memberikan keizinan kepada plaintiff, iaitu orang yang memfitnah, untuk mendakwa Sultan tersebut di bawah pasal 183. Sebelum tahun 1993, Perlembagaan Malaysia, iaitu bahagian 12 perkara 12, menyatakan agong dan raja-raja adalah lebih tinggi daripada undang-undang. Okey, seterusnya pergi kepada, namun pada tahun 1993, Perlembagaan Malaysia telah membuat pindaan dengan menambah bahagian 15 perkara 183. Okey, seterusnya kita pergi kepada keputusan Mahkamah Khas. Okey, keputusan memihak kepada Sultan Pahang, iaitu Sultan Ahmad Shah, dengan majoriti 4/1. Okey, antara apa yang telah dimenangi oleh Sultan Ahmad Shah, yang pertama ialah dalam kes ini kuasa perundangan parlimen adalah tertakluk kepada peruntukan istimewa pasal 155. Perlembagaan memperuntukkan bahawa jika undang-undang yang berkuasa di mana-mana bahagian Commonwealth yang lain memberi apa-apa hak atau keistimewaan kepada warga negara persekutuan. Seterusnya kita pergi kepada Perlembagaan Singapura. Seorang warga negara Malaysia tidak boleh mendakwa Presiden atau Republik di mana-mana mahkamah Singapura. Plaintiff, iaitu orang yang menuduh yang merupakan seorang warga negara Singapura, tidak boleh diberi hak untuk mendakwa Sultan tersebut dalam kes ini. Okey, baik. Akhir sekali bagi bahagian saya, iaitu keputusan mahkamah. Okey, keputusan mahkamah terbahagi kepada 4. Antaranya, yang pertama ialah oleh Chong Siu Fai, SB, Sabah dan Sarawak, setelah mengambil kira prinsip ketebalan kedaulatan dalam undang-undang antarabangsa, kekebalan pemerintah yang wujud setidak-tidaknya untuk dekad sebelum penubuhan Malaysia. Yang kedua, penggabungan dalam perlembagaan persekutuan, kemudian dan konsep kesalingan adalah diputuskan bahawa ketidaksamaan dan ketidakketepatan perkara dalam pasal 182 dalam kurungan 2. Okey, seterusnya oleh Muhammad Azmi HMP dalam ketiadaan peruntukan data dan oleh kerana terdapat keraguan dalam makna dalam perkataan yang digunakan dalam pasal 181 dalam kurungan 2. Yang terakhir, selain itu, niat dan persidangan pemerintah-pemerintah dianggap kesinambungan hak keistimewaan, kedaulatan
prerogatif kekebalan undang-undang harus wujud sejauh mana ia adalah berkenaan dengan warga negara asli. Itu sahaja yang dapat saya kupaskan untuk kesempatan dah pegang tugas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Omar Abdul Aziz bin Muhammad Ghafur, daripada kelas DSI 4A. InsyaAllah hari ini saya akan sambung iaitu bahagian kesimpulan Mahkamah Khas Raja-Raja. Okey, Mahkamah Khas Raja-Raja ini ditubuhkan dengan tujuan untuk membicarakan kesalahan yang dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong, Sultan atau Raja atas sifat peribadinya sahaja. Jadi ditubuhkan mahkamah ni untuk membicarakan kesalahan lah. Membicarakan kesalahan. Mana-mana mahkamah pun yang bila ditubuhkan mesti akan ada pembicaraan lah. Jadi Mahkamah Khas Raja-Raja ini khas untuk raja lah, yang kita tahu. Ditubuhkan atas untuk membicarakan kesalahan mereka lah, seperti mana kita tahu, yang saya beritahu tadi. Okey, seterusnya bagi menjalankan perbicaraan ini, ianya terdiri daripada Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan sebagai pengerusi dan ada beberapa lagi anggota lain yang terlibat, termasuk hakim-hakim besar, Mahkamah Tinggi dan 2 orang yang pernah memegang jawatan sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Tinggi. Jadi inilah orang yang akan memegang jawatan atau ada dalam perbicaraan untuk untuk Mahkamah Khas Raja-Raja ataupun perbicaraan Raja, Sultan ataupun Agong lah. Tak kira lah siapa. Okey, seterusnya yang di-Pertua Agong atau Raja-Raja tidak boleh mengampuni diri sendiri. Pengampunan hanya boleh dilakukan oleh Majlis Raja dengan syarat pendapat Peguam Negara harus diambil kira. Jadi Mahkamah Raja-Raja ini ataupun Raja-Raja ini tidak boleh mengampuni mereka sendiri kerana ditubuhnya mahkamah ini atas untuk menyoal ataupun membicarakan kesalahan di Pertuan Agong. Jadi bukan kita sebagai manusia takkan terlepas daripada kesilapan. Jadi setiap orang perlu dinilai ataupun dijatuhkan hukuman kepada mereka lah. Tak kira Agong, Raja-Raja ataupun Sultan. Jadi Mahkamah Khas Raja-Raja ini hanya untuk raja sahaja. Orang awam, masyarakat biasa seperti kita, marhain, tidak akan ada dalam situasi ini. Takkan ada dalam perbicaraan ini ataupun dalam mahkamah ini. Jadi sebagai kita orang rakyat biasa, kita ada khas untuk kita punya mahkamah ni. Jadi inilah kesimpulan daripada Mahkamah Khas Raja-Raja yang perlu kita tahu. Jadi sekadar itu sahaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.